Dan saya sebut anak muda sebab di bumi Temerloh ini lahir dahulu tahun 1909. Namanya Ishak Haji Muhammad. Ishak Haji Muhammad. Ishak Haji Muhammad turut dikenali sebagai Pak Sako, pengasas kepada utusan Melayu. Juga merupakan pengasas kepada Kesatuan Melayu Muda tahun 1938. Ditubuhkan bersama dengan Ibrahim Yaakob. Ibrahim Yaakob daripada Maktab Perguruan Sultan Idris, saya punya universiti. Pak Sako, anak kelahiran Temerloh. Signifikannya Pak Sako dan juga sahabatnya Ibrahim Yaakob ni, kerana yang pertama, inilah anak-anak muda pada tahun 1938. You bayangkan 1938. Ada lagi berapa belas tahun nak menuju kemerdekaan. Orang tak tahu pun. Sebelum 1957 tu ada lebih banyak lagi sejarah yang kadang-kadang kita tak pernah belajar dan kita lupakan. Tapi alhamdulillah orang Temerloh dia sentiasa ingat. Sebab tu di mana-mana pun orang Temerloh tahu bahawa bumi Temerloh adalah bumi yang kita umumkan kehadiran saudara yang berbahagia Adli Zahari, mantan Ketua Menteri Negeri Melaka. Hujan baik-baik. Sambung balik. Di 1938, cerita sejarah sikit Temerloh. 1938 ditubuhkan Kesatuan Melayu Muda. Umur Pak Sako waktu dia tubuhkan Kesatuan Melayu Muda, umurnya 29 tahun. Umur Ibrahim Yaakob waktu itu juga umurnya baru 27 tahun. Ini adalah umur rata-rata kita yang berada dalam sayap pemuda hari ini. Kalau pada tahun 1938 zaman susah, zaman tak ada teknologi semoden hari ini, zaman penindasan British itu jelas. Zaman waktu itu kita ini dijajah seolah-olah tak ada maruah. Zaman itu dua orang anak muda yang usianya belum sampai 30 tahun ini boleh mulakan Kesatuan Melayu Muda yang jadi perintis kepada kemerdekaan negara ini. Jadi itu peranan yang dimainkan oleh golongan muda pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Tak ada Ishak Haji Muhammad daripada bumi Temerloh, anak muda yang tubuhkan Kesatuan Melayu Muda pada usia 29 tahun itu, tak adalah kita hari ini merdeka. 1938 dilaungkan kemerdekaan. Bukanlah dilaungkan di dataran macam Tunku Abdul Rahman. Maksudnya dia angkat agenda merdeka. Ini kali pertama tahun 1938. Jauh lebih lama sebelum UMNO tahun 1946. Malah UMNO pun kalau kita ingat, tujuan dia waktu itu hidup Melayu. Itu slogan UMNO. Slogan Kesatuan Melayu Muda, merdeka. Pejuang-pejuang nasionalis, pejuang-pejuang kiri Melayu yang lahir daripada bumi Temerloh. Jadi, kita bawa hari ini, orang kata jelajah Angkatan Muda Harapan ini ke bumi Temerloh untuk kita ambil semangat. Hujanlah selebat mana pun, anak-anak muda ni tetap akan berada di sini. You bayangkan hujan pun ramai, alhamdulillah, terima kasih datang. Kalau tak hujan, ini pasti lebih ramai lagi. Jadi satu hari kita akan datang sini balik, Hasbi dan rakan-rakan, saya percaya kita akan buat lagi sekali di sini dan kita minta untuk anak-anak muda yang berada di Temerloh, saya kenal ramai di Temerloh ni, untuk pengetahuan kawan-kawan, ada banyak NGO. NGO semuanya kerja dia nak lawan kerajaan je. Kadang saya tak faham kenapa orang-orang di belah Temerloh ni suka lawan kerajaan. Tapi dia ada sejarahnya lah. Itulah sejarahnya. Darah yang mengalir itu darah orang muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi cabarannya hari ini, mampu tak kita untuk atasi atau sekurang-kurangnya saingi semangat perlawanan dan perjuangan yang pernah ditonjolkan dahulu. Kalau orang-orang dahulu, dia lawan dengan penjajah British. Penjajah ni kita lawan bukan semata-mata sebab dia ambil tanah kita. Penjajah ni sebab dia ambil maruah kita. Dia rompak kekayaan bumi kita. Dia ambil habis semua hasil bumi ni, tapi dia tak bagi apa pun dekat orang kita sendiri. Dia bagi dan dia bawa balik ke bumi dia sendiri. Dia kayakan negara dia, negara yang dia jajah ni dia biar macam tu saja.
Jadi itu penjajah. Hari ini kita ada penjarah. Penjarah ni pun sama lah. Dia kutip hasil, dia ambil cukai, dia buat apa? Dia sapu semua projek, dia sakau semua duit-duit dalam kantor-kantor kerajaan ni untuk hanya kayakan segelintir golongan dia sahaja. Yang orang biasa kerja daripada pagi sampai ke malam hanya untuk dapat 50-60 ringgit sehari, masih ramai lagi sampai hari ini, dibiarkan saja. Pandemik 2 tahun yang terjejas orang-orang biasa macam kita. 2 tahun hilang pekerjaan. 2 tahun bisnes-bisnes kecil ni gulung tikar. 2 tahun pekerja-pekerja kilang tak ada apa-apa. 2 tahun tu juga anak-anak belajar di sekolah tercicir. 2 tahun dalam pandemik anak-anak di universiti tu tak tahu hala tuju. Itu berlaku selama 2 tahun yang kita pernah lalui bersama-sama itu. Susah kita. Tapi adakah kesusahan ini dirasai oleh menteri? Adakah kesusahan ini dirasai oleh orang-orang besar ni? You kena tahu. 2 tahun kita duduk dalam keadaan yang cukup kesempitan. Bilioner hanya bertambah kaya. Bank-bank besar, malah bank-bank biasa konvensional di negara kita ni pun masih catat keuntungan. Tak ada satu bank pun yang catat kerugian. Yang rugi kita. Itu yang disebut dalam sebuah sistem ekonomi yang memang direka cipta tu sedia tempang. Yang kaya hanya akan semakin kaya. Dan yang miskin teruslah papa ke dana. Dan ini hanya boleh diubah kalau ada reformasi. Ini hanya boleh diubah kalau kita ada kesungguhan untuk bawa perubahan itu. Bukan hanya nak ubah kerajaan. Bukan hanya nak ubah bendera apa yang berkibar di Putrajaya. Kalau kita nak bawa keluar rakyat, nak hentikan keadaan yang sebegini, nak pastikan kesenangan dan kemewahan kekayaan hasil bumi ini dapat kita bahagikan sama rata buat rakyat dalam negara kita, maka kita perlu laksanakan perubahan dan reform itu sepenuh-penuhnya. Dan dalam negara kita, ini bukan kerja mudah. 22 bulan jadi kerajaan, itu tempoh yang terlalu singkat. Bayangkan sebuah rumah rosak selama 60 tahun, tandasnya tersumbat, pintunya sumbing, dindingnya pecah, habis punah ranah. Kita nak bersihkan dalam sekelip mata, mustahil. Perlukan tempoh dan juga kesungguhan. Itu yang kita perlu ingat sebenarnya. Dan saya minta dalam pilihan raya ke-15 kali ini perlu beri keyakinan semula, terutama buat Pakatan Harapan yang hari ini kita dapat tengok bersungguh-sungguh keluar dan berusaha untuk tiupkan kembali semangat dan angin perubahan dalam negara kita. Penting untuk kita faham, ubah kerajaan semata-mata tidak membuktikan apa-apa. Awak bayangkan, ya, bayangkan dalam negara kita penyakit nombor 1 namanya rasuah. Ni, penyakit nombor 1 namanya rasuah. Rasuah ini yang nak selesaikan bukan hanya parti politik. Dalam negara kita, badan yang kita amanahkan untuk cegah dan lawan rasuah, banteras rasuah, itu namanya SPRM. Dulu namanya Badan Pencegahan Rasuah, BPR. Bayangkan, dalam negara ini, kita bercakap tentang kerosakan sistem yang bukan hanya biasa-biasa ni. Dia punya rosak tu, sampai ke pencegahan rasuah tu pun, kita tak boleh nak percaya. Ingat sikit Azam Baki. Jangan kita lupa. Sebab tu kita sebut, ya, perubahan, reform, itu tak mungkin berlaku hanya dengan ubah kerajaan. Tidak mungkin hanya berlaku dengan tukar siapa jadi menteri. Yang kita perlukan lebih daripada itu, menuntut usaha daripada segenap kita rakyat Malaysia. Tak kira kecil atau besar. Tak kira muda atau tua. Kita yang boleh ubah. Tapi bulatkan tekad. Nak angkat orang yang betul. Nak biar yang takdir negara ni janganlah yang kung kali kung. Janganlah orang yang tak boleh harap. Janganlah orang yang kita pun tak tahu apa dia nak buat lepas ni. Angkat orang yang ada cita-cita nak selamatkan negara. Angkat orang
yang tahu masalah dalam negara, yang sedar bagaimana kesusahan rakyat di bawah. Bukan angkat orang yang hidupnya malam, pagi, siang, petang, serba mewah, langsung tak tahu apa yang berlaku di rakyat bawah. Ini salah satu perkara yang perlu kita tekankan bersama-sama. Ini bukan perlawanan yang macam, ini bukan perlawanan biasa lagi. Ini adalah perlawanan yang nak menentukan jatuh bangun negara. Inflasi kita teruk, ringgit kita jatuh, keadaan kita sangat sesak. Kita boleh jangka tahun depan boleh jadi keadaan ekonomi kita makin buruk lagi. Ini bukan lagi pilihan raya main-main, ini pilihan raya yang kita perlu masuk bersama-sama dan ubah kerajaan yang ada hari ini. InsyaAllah, saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang kekal bersemangat. Kita berjumpa lagi selepas ini dalam jelajah Angkatan Muda Harapan. Kali yang keempat kita akan buat insyaAllah di Kuala Lumpur. Jadi, dan juga wilayah Persekutuan di Putrajaya kalau tak silap saya. Jadi kita berjumpa lagi dalam ruang yang lain. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.